Pertarungan untuk mendapatkan semula Eropa telah kembali. Tindakan balas akhirnya benar-benar tiba. Jika Anda seseorang yang sangat takut dengan penguasaan Islam dan Anda percaya bahawa tiada harapan lagi, maka video ini adalah untuk Anda kerana orang ramai mula sedar dan keadaan sedang berubah. Dan ia bermula di Eropah. Semua orang kata ia hanya soal masa. Kadar kelahiran yang melonjak, penghijrahan besar-besaran, pengambil alihan budaya yang sudah pun berlaku. Barat akan tunduk, Eropah akan sujud, dan Islam akan mewarisi masa depan. Ya, itu memang apa yang ramai antara kita rasa, saya rasa. Cerita itu sudah runtuh. Bukan perlahan, bukan secara teori. Sekarang juga, dalam data kerajaan, dalam permohonan migrasi, dalam tinjauan di kawasan utama agama itu sendiri. Dua tembok telah didirikan, satu di barat, satu lagi di dalam dunia Islam. Dan kuasa yang tak dapat dihentikan, baru sahaja melanggar kedua-duanya. Mari kita mulakan dengan Eropa, karena perubahan dasar di sana memang mustahil untuk diabaikan. Dan tiada tempat yang pusingannya lebih tajam daripada di Sweden, negara yang pernah melabelkan dirinya sebagai kuasa besar kemanusiaan. Pada tahun 2015 ketika krisis migrasi Eropa memuncak, Sweden menerima 162.877 permohonan suaka dalam satu tahun. Jumlah tahunan terbesar sejak negara itu mula merekodkan data. Baiklah, jangan lakukan. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu jika itu negara Anda. Idea yang buruk. Tekanan terhadap sistem, integrasi terhenti. Kebimbangan mengenai keganasan geng dan kejiranan yang terasing meletus menjadi perdebatan nasional, yang sebelum ini dianggap terlalu sensitif untuk dibincangkan. Selama bertahun-tahun, pihak atasan Sweden menganggap kritikan terhadap model migrasi sebagai hampir-hampir satu pantang larang. Dan banyak negara masih melakukan perkara yang sama. Tapi ingat bagaimana 5 tahun lalu. Jika Anda berani mengatakan beberapa perkara yang kita sebut sekarang, Anda bukan sahaja akan ditangkap, tetapi Anda juga akan dianggap sebagai perkauman dan Islamofob terbesar di seluruh dunia. Dan sekarang, ia hampir menjadi perkara biasa untuk bercakap tentang isu-isu sebenar. Itu sendiri adalah satu perubahan besar. Perubahan yang saya rasa kita tidak cukup hargai. Sesiapa yang membangkitkan kebimbangan tentang integrasi, komuniti selari, atau kos jangka panjang negara kebajikan berisiko dilabel sebagai pelampau. Kemudian, data mula menunjukkan kebenaran. Pinggir bandar demi pinggir bandar di Stockholm, Malmö, dan Gothenburg membentuk kawasan tumpuan penduduk yang lahir di luar negara, di mana kadar pengangguran adalah 2 atau 3 kali ganda purata kebangsaan. Di mana polis telah mula menandakan kawasan risiko, dan di mana keganasan telah meningkat. Sehingga Sweden, daripada semua tempat, mencatatkan antara kadar pembunuhan menggunakan senjata api tertinggi di Eropa mengikut per kapita. Lihat, jika Anda membawa masuk dunia ketiga, Anda akan mendapat dunia ketiga. Sesuatu perlu dilakukan. Menjelang tahun 2022, perjanjian Tidor telah mengubah segalanya. Sebuah gabungan kanan tengah yang disokong oleh Demokrat Sweden, parti yang sama yang telah dianggap tidak boleh disentuh secara politik selama 2 dekad, duduk bersama dan membuat keputusan yang tidak pernah terfikirkan sedekat sebelumnya. Mereka akan dengan sengaja mengurangkan hak suaka kepada tahap minimum yang dibenarkan di bawah undang-undang EU dan antarbangsa. Maksud saya, Bagaimana itu bukan sekedar logik akal? Saya sendiri tak faham. dan secara terbuka dinyatakan, tujuannya adalah untuk menjadikan Sweden tidak menarik kepada pendatang baru. Ia berjaya. Pada tahun 2024, permohonan suaka awal menurun kepada 9.645, penurunan sebanyak 23% berbanding tahun sebelumnya, dan merupakan tahap terendah sejak pertengahan 1980-an. Pada tahun 2025, angka itu menurun lagi kepada 6.737. Lihat, jika Anda tidak menjadikan negara Anda menarik untuk orang datang, maka mereka tidak mahu datang ke negara Anda. Memang pelik perkara ini. Bukanlah satu perkara yang masuk akal bagi semua orang. Semua orang bercakap tentang perlunya mengusir warga negara dan bertindak secara ekstrim, yang mungkin memang perlu dilakukan. Tetapi hakikatnya, orang-orang ini datang kerana wang pembayar cukai anda menjadikan keadaan sangat selesa untuk mereka. Bermakna langkah pertama ialah menjadikannya kurang selesa. Ia hanyalah logik akal yang mudah. Lihat apa yang ditunjukkan oleh data. Tetapi angka-angka itu hanya menceritakan separuh daripada cerita. Struktur undang-undang di sebaliknya yang benar-benar menunjukkan perubahan itu. Satu peraturan yang berkuat kuasa pada Mac 2025 telah menamatkan sistem yang dipanggil EBO, di mana pemohon suaka boleh memilih penginapan mereka sendiri. Pihak berkuasa berkata ia membantu mewujudkan masyarakat selari yang terasing. Kini, bantuan keuangan hanya diberikan jika tinggal di pusat penerimaan yang dikendalikan kerajaan. Larangan masuk semula bagi pemohon yang ditolak dilanjutkan dari 1 kepada 5 tahun. Laluan pertukaran status, di mana pemohon suaka yang ditolak boleh secara senyap-senyap bertukar kepada permit kerja dan tetap tinggal, telah dimansuhkan mulai April 2025. Dan langkah yang paling ketara sekali, yaitu grant pemulangan. Kerajaan Sweden telah mencadangkan untuk menaikkannya kepada 350.000 kronor Sweden setiap orang kira-kira 38.000 dolar Amerika Syarikat yang akan berkuat kuasa pada tahun 2026, berbanding hanya 10.000 kronor bagi setiap dewasa di bawah sistem lama. Peningkatan sebanyak 35 kali ganda kira-kiranya mudah. Sweden kini sanggup mengeluarkan cek bernilai besar untuk meyakinkan pendatang supaya pulang secara sukarela daripada berjuang untuk integrasi selama 40 tahun akan datang. Bukankah itu lebih masuk akal jika mereka akan menggunakan wang cukai anda? Sekurang-kurangnya, wang itu tidak sepatutnya digunakan untuk mereka tinggal di hotel yang anda sendiri ingin duduki, tetapi sebaliknya digunakan untuk meyakinkan mereka supaya pergi ke tempat lain. Ia adalah sistem yang sangat mudah. Anda tidak perlu secara literal mengangkat mereka dan mengusir mereka keluar. Anda juga boleh memberi insentif. Ia tidak akan berkesan di semua tempat. Ia tidak akan berkesan di masyarakat yang sudah terlalu teruk. Tetapi di negara-negara yang mula rasa sedikit tidak selesa, mungkin. Ini bukan lagi Sweden tahun 2015, tetapi Sweden hanyalah permulaan, karena Denmark telah pergi lebih jauh daripada mana-mana negara di Eropa.
Di bawah Perdana Menteri Mette Frederiksen dan Parti Demokratik Sosial, Denmark telah mengamalkan apa yang kerajaan sendiri gambarkan sebagai dasar sifar pelarian. Dan angka-angka menyokong kenyataan itu. Pada tahun 2024, Denmark hanya memberikan suaka kepada 864 orang, angka terendah dalam lebih 40 tahun, dengan satu-satunya pengecualian ialah tahun 2020 apabila penutupan COVID menutup sempadan. Menurut pejabat dalam negeri British, dasar Denmark telah mengurangkan permohonan suaka ke tahap terendah dalam 40 tahun dan menyebabkan 95% daripada mereka yang permohonannya ditolak telah dikeluarkan. 4 permohonan suaka bagi setiap 10.000 orang pada tahun 2024. Di Britain, angka itu adalah 16. Langkah pencegahan ini berkesan, dan inilah bahagian yang tidak benar-benar difahami oleh orang di luar Skandinavia. Ini dilakukan oleh kerajaan berhaluan kiri tengah. Nampak calar ini? Sebuah kerajaan sosial demokratik. Itu memang sangat menarik dan sukar dipercayai. Itu sangat menarik bagi saya kerana ia bukan hanya masalah sayap kanan. Ini adalah masalah yang orang nampak di mana-mana sebagai sesuatu yang perlu ditangani, kan? Itu memang masuk akal. Seorang Perdana Menteri Sosial Demokrat dari tradisi politik yang sama yang membina negara kebajikan Denmark kini menjadi arsitek kepada rejim migrasi paling ketat di kesatuan Eropa. Ujar Frederiksen yang disampaikan dalam temu bual demi temu bual adalah terus terang. Model kebajikan Denmark, katanya, tidak dapat bertahan jika migrasi tidak terkawal. Golongan miskin membayar harga paling tinggi akibat kegagalan integrasi, sekolah yang terbeban, keganasan geng, kawasan kejiranan di mana kuasa kerajaan tidak lagi menjadi kuasa utama. Dalam kata-katanya sendiri kepada Newsweek pada pertengahan 2025, bukan hak asasi manusia untuk masuk ke Denmark, melakukan rogol dan terus tinggal di sini. Itu adalah seorang Perdana Menteri yang sedang berkhidmat di sebuah negara demokrasi sosial Nordik pada tahun 2025. Gila. Kerangka kerja Frederiksen lebih mendalam daripada sekadar retorik. Ia berasaskan satu doktrin yang dipanggil temporality oleh sistem Denmark. Di bawah undang-undang Denmark, status pelarian tidak lagi dianggap sebagai laluan ke penempatan tetap. Ia, secara reka bentuk, adalah sementara, boleh disemak semula, dan boleh dibatalkan. Sebaik sahaja keadaan di negara asal dianggap selamat, hak tinggal boleh ditarik balik. Walaupun daripada mereka yang telah tinggal di Denmark selama bertahun-tahun, mempelajari bahasa, dan membina kehidupan di sana. Contoh yang paling jelas adalah dengan Syria. Saya suka perkara ini. Saya suka kerana saya rasa ramai orang percaya bahawa apabila mereka masuk ke sesebuah negara, maka itu adalah hak mereka untuk mendapatkan apa sahaja yang mereka mahu. Tetapi di sini, Denmark berkata, tidak, anda perlu membuktikannya. Anda perlu membuktikan bahawa anda layak untuk ini. Dan jika anda membuktikan bahawa anda tidak layak, ia boleh ditarik balik. Itu adalah pemikiran yang sangat-sangat mudah, betul? Mari kita letakkan begini. Anda dibesarkan di Amerika. Anda adalah warga negara Amerika. Anda layak untuk mendapat kebebasan. Tetapi, jika Anda melakukan jenayah, Anda boleh dipenjarakan. Yang bermaksud, kebebasan itu akan diambil daripada Anda. Anda bukan sekedar layak untuk mendapat kebebasan. Anda perlu bertindak dengan cara yang membuktikan bahawa Anda boleh terus mengekalkannya. Tetapi bagi pendatang, ia berbeza. Mereka datang ke sebuah negara, dan jika mereka bertindak seperti penjenayah, hak itu tidak diambil daripada mereka. Bagi saya, itu sangat tidak masuk akal. Menjelang kejatuhan Bashar al-Assad pada akhir 2024, Denmark telah mengambil langkah untuk membatalkan permit tinggal pelarian Syria dari kawasan yang diklasifikasikan kerajaan sebagai selamat, termasuk Damsyik dan Homs. Sebilangan rakyat Syria di Denmark mulai mempertimbangkan sama ada untuk pulang secara sukarela, dengan kerajaan menawarkan geran pemulangan sekitar $38.000 Amerika Serikat setiap seorang bagi memudahkan proses tersebut. Bagi ribuan pelarian di Denmark, ini bermakna mereka hidup dalam keadaan ketidakpastian yang berterusan. Kemudian ada pula dasar utama, yaitu Package Ghetto 2018 yang secara rasmi dinamakan Satu Denmark Tanpa Masyarakat Selari. Ia menyasalkan kawasan kejiranan, di mana pendatang bukan barat dan keturunan mereka membentuk lebih 50% daripada penduduk, serta kadar jenayah yang tinggi, tahap pendidikan yang rendah, dan pendapatan di bawah purata negara. Boleh saya katakan bahawa hakikat terdapat tempat di Denmark di mana pendatang kini melebihi 50% adalah satu angka yang sangat luar biasa dan kita hanya bergurau secara santai mengenainya, tetapi sepatutnya ia tidak begitu. Sebaik sahaja sesuatu kawasan ditetapkan, kerajaan boleh merobohkan perumahan sosial untuk mengubah campuran demografi. Tetapi perkara yang paling kontroversi ialah apa yang berlaku kepada kanak-kanak. Kanak-kanak kecil di kawasan ini yang berumur 1 tahun mesti menghadiri pusat jagaan harian berasaskan bahasa dan nilai Denmark, sekurang-kurangnya 25 jam seminggu. Wah, jika keluarga tidak mematuhi, mereka akan kehilangan elaun anak. Dan bermula pada tahun 2025, pelarian yang menerima faedah akan menghadapi kewajiban bekerja selama 37 jam seminggu, termasuk latihan amali wajib dan latihan bahasa. Ini adalah asimilasi paksa, disokong oleh kuasa ekonomi penuh kerajaan. Jika Sweden membuat pusingan EU, Denmark pula seperti tembok batu. Tetapi ia menjadi lebih sukar lagi di selatan kerana Jerman. Boleh saya katakan itu benar-benar memberi saya banyak harapan. Ada sesiapa lagi yang rasa sedikit lega melihat ada negara di luar sana yang kini melakukan perkara yang baik. Saya tahu situasi migran di Denmark tidak baik. Situasi Islam juga tidak baik. Ini belum menyelesaikannya, tetapi sekurang-kurangnya ia adalah satu jalan ke arah penyelesaian yang lebih baik, betul tak? Dan Prancis bukan saja mengetatkan sempadan mereka. Mereka juga telah mengambil tindakan terhadap infrastruktur ideologi di dalam bandar-bandar mereka sendiri. Pada 5 November 2025, Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, telah mengharamkan organisasi Muslim Interaktif. Pihak berkuasa telah menyerbu 7 hartanah di Hamburg sebelum matahari terbit, 12 lagi di Berlin dan Hesse. Aset dirampas, laman web ditutup.
Kumpulan yang biasaskan pada tahun 2020 itu telah membina kehadiran media sosial yang menarik dengan ribuan pengikut di TikTok dan YouTube dan telah menarik 1.000 penyokong ke satu demonstrasi di Hamburg pada awal 2024 di mana papan tanda tertulis Khalifah adalah penyelesaiannya. Dobrindt tidak meminta maaf. Kami akan bertindak balas dengan sepenuh kuasa undang-undang, katanya, kepada sesiapa yang secara agresif menyeru kepada penubuhan khalifah di jalanan kita, menghasut kebencian terhadap negara Israel dan orang Yahudi dengan cara yang tidak boleh diterima, serta memandang rendah hak wanita dan golongan minoriti. Menteri Dalam Negeri Hamburg menyifatkannya sebagai satu tamparan terhadap Islamisme TikTok modern. Ini berlaku hanya lebih setahun selepas Menteri Dalam Negeri Berlin sebelum ini telah mengharamkan Islamische Zentrum Hamburg pada Julai 2024 karena didakwa mempunyai kaitan dengan pemimpin tertinggi Iran dan sokongan terhadap Hezbollah. ICH, yang mengendalikan apa yang dipanggil Masjid Biru di tepi Tasik Alster luar, telah berada di bawah pemantauan perisikan Jerman selama bertahun-tahun. Pihak berkuasa merampas bukti bahwa kumpulan itu beroperasi, menurut kata mereka, dengan cara yang amat sulit dan berkomplot, menggunakan badan amal sebagai penyamaran untuk menyebarkan pengaruh dan ideologi ke dalam komuniti Muslim Jerman. Dua larangan, dua organisasi dibubarkan. Kedua-duanya menyasarkan struktur yang pihak berkuasa Jerman simpulkan cuba membina, dalam bahasa Kementerian Dalam Negeri Persekutuan, musuh tetap kepada perlembagaan. Inilah bahagian yang secara senyap telah mentakrifkan semula pendekatan Jerman. Larangan-larangan itu bukan reaksi terhadap tindakan keganasan tertentu. Ia adalah langkah pencegahan. Apa yang kini dipanggil oleh setengah sarjana undang-undang sebagai penguatkuasaan sebelum jenayah berlaku. Pihak berkuasa Jerman tidak lagi menunggu organisasi radikal melakukan keganasan. Mereka membubarkan struktur yang, menurut tafsiran kerajaan, matlamat yang dinyatakan mereka sendiri, melemahkan aturan perlembagaan itu sendiri. Boleh saya katakan, walaupun saya suka dengan apa yang Jerman lakukan, kerana itu penting, Jerman masih ada jalan yang panjang untuk ditempuh. Dan walaupun video ini benar-benar menggambarkan segala-galanya semakin baik kerana ia menunjukkan perkara-perkara positif, inilah juga yang media lakukan secara terbalik. Ia menunjukkan perkara-perkara negatif dan memberitahu bahawa semuanya sedang hancur, walaupun itu bukan realitinya. Jerman sebenarnya tidak begitu baik. Perancis pun sama. Dan hakikat bahawa mereka melarang dan memikirkan sesuatu secara pencegahan adalah petanda baik ke arah yang betul. Tetapi ia masih belum merupakan penyelesaian sepenuhnya. Apa yang menarik tentang perkara ini ialah peringatan bahawa walaupun kita sering mendengar bahawa tiada apa yang boleh kita lakukan dan satu-satunya jawapan kepada migrasi haram ialah sama ada keganasan melampau atau sekadar menerimanya, kita perlu ingat bahawa masih ada jalan tengah. Jika anda mempunyai orang yang betul dalam kerajaan, dan inilah sebabnya mengapa menarik apabila Keir Starmer telah disingkirkan, apabila anda mempunyai orang yang betul dalam kerajaan membuat keputusan yang baik, maka ada tindakan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Anda perlu mengundi orang yang bijak. Ini bukan soal kiri atau kanan di Sweden atau di Denmark. Itu adalah kerajaan kiri, dan kebanyakannya ini adalah topik yang sering dibincangkan oleh pihak kanan. Ia tiada kaitan dengan kecenderungan politik anda. Ia berkaitan dengan orang yang sanggup untuk benar-benar melihat kebenaran dan melawan balik. Dan jika anda mempunyai kerajaan yang kuat, maka anda sebenarnya boleh mempertahankan rakyat anda. Itulah tanggungjawab kita, memilih orang yang benar-benar akan pergi dan membawa perubahan kerana anda boleh membuat perbezaan. Anda boleh mengubah keadaan dan anda boleh mengurangkan insentif hingga ke tahap tertentu. Tara, tidak akan ada realiti di mana anda menyelamatkan Eropah hanya dengan mengurangkan insentif atau memberi insentif untuk keluar. Itu tidak akan berlaku. Akan ada keperluan untuk tindak balas yang lebih tegas. Namun begitu, ia adalah satu langkah ke arah yang betul. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.